Oke, salam dan salam sejahtera dan cerahan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Naib Presiden PAS yang mana juga sebagai ahli parlimen Bangan Serai yang mengeluarkan kenyataan di Harakah Diari dengan mengatakan bahawa PAS dedah punca golongan pelampau di negara ini. Dan di sini dia kata golongan pelampau itu pada hakikatnya berpunca daripada golongan yang mempersoalkan apa yang diputuskan dan perlu dihormati namun dicemari dengan prinsip ekstrim mereka. Unsur-unsur pelampau agama ini kadang-kadang berlaku berpunca daripada orang yang cuba untuk mempertikaikan apa yang telah diputuskan terutamanya melalui kontrak sosial yang perlu kita ingat dan hormat. Kalau semua pihak hormati kontrak sosial yang sudah pun jelas termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan seperti hak istimewa orang Melayu, kedudukan agama Islam, raja-raja Melayu dan bahasa Malaysia, jika kita hormati semua perkara ini, insya-Allah perkara-perkara yang menggugat keharmonian sesebuah masyarakat itu tidak akan tergugat. Saya yakin dan percaya, dia kata, orang-orang Melayu kita memang bangsa yang amat pemurah, baik, beradab dengan orang lain, tapi jangan pula ada pihak yang cuba nak merobekkan perkara yang telah termaktub dalam kontrak sosial itu dijadi masalahnya. Di sini beliau juga mempersoalkan apabila baru-baru ini beliau kata ada seorang pemimpin DAP yang sengaja mempersoalkan berkaitan dengan perkhidmatan awam dalam kalangan orang Melayu. Perkara ini tidak wajar dipertikaikan mana-mana pihak kerana sudah ditetapkan dari dahulu lagi. Isu sensitif yang mana melibatkan orang-orang Islam dan Melayu, kita tidak akan berdiam diri. Oleh sebab itu, kita harap kalau tidak dimulakan dengan orang lain, saya yakin dan percaya mereka tidak akan bersikap demikian. So, daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin PAS ataupun daripada Naib Presiden PAS ini, bahawa apabila mengatakan punca pelampau ini seolah-olah menyalahkan DAP, saya sebagai seorang rakyat Malaysia, saya melihat yang menjadi golongan pelampau dalam isu agama dan juga melibatkan kaum ini, kalau kita lihat banyak dikeluarkan oleh kepimpinan PAS, terutamanya Presiden PAS itu sendiri. Jadi kalau dah kepala melakukan perkara yang sama, kenapa tidak diambil tindakan? Kenapa selama ini, contohnya seperti juga Naib Presiden PAS ini sendiri mengeluarkan kenyataan seperti ini juga menghasut ataupun kalau kita lihat dalam konteksnya propaganda yang dia sengaja untuk memperbesarkan satu isu. Benda seperti ini, contohnya saya tidak menyokong kepada tindakan mungkin ahli DAP yang melakukan perkara itu, tetapi daripada isunya saya juga tidak bersetuju dengan apa yang dikeluarkan. Tetapi dalam konteks yang besar kita lihat setiap daripada kelompok ataupun kaum ini ada mereka punya pelampau dan perkara ini mungkin sudah pun diselesaikan. Jadi jangan diperbesarkan lagi perkara-perkara yang seperti ini. Tetapi pemimpin PAS saban hari memainkan isu sentimen perkauman dan agama ini. Yang PAS jual adalah isu melibatkan agama dan isu melibatkan Melayu. Kenapa perkara ini PAS mainkan setiap hari? Kerana PAS ingin menguasai negara ini dengan menggunakan perkara ini. Jadi PAS hari ini, kalau kita lihat kepimpinan PAS apabila sebelum menjadi kerajaan, termasuk Naib Presiden PAS ini berjanji berbagai-bagai, tetapi apabila menjadi kerajaan tidak juga dapat laksanakan. Jadi pada saya yang memainkan sentimen-sentimen perkauman dan agama ni setiap hari, contohnya Harakah Diari ini, setiap hari memainkan sentimen propaganda yang sepatutnya ini yang dikatakan oleh kerajaan tetapi dikeluarkan oleh Harakah benda lain. Contoh semalam kita lihat bagaimana mereka mengspinkan isu-isu yang ada dalam parlimen, sedangkan rakyat bukan bodoh untuk membaca, untuk menilai kenyataan ataupun sidang parlimen yang sedang berlangsung secara live. Jadi ini pokok pangkalnya. Jadi hari ini pemimpin PAS tidak payah nak bertolak dalih dengan isu kenyataan yang cuba untuk memainkan isu-isu sentimen perkauman dan agama ini, yang mana dia nak menceritakan tentang menghormati kontrak sosial. PAS sendiri menghormati kontrak sosial tak? PAS sendiri menyebut Perlembagaan Persekutuan Hak Istimewa Orang Melayu, kedudukan agama Islam, raja-raja Melayu dan bahasa Melayu. Saya rasa dalam negara Malaysia ni tidak ada orang yang tidak menghormati
kontrak sosial ini, pelembagaan negara ini, pelembagaan persekutuan ini. Jadi PAS sendiri kita tengok kenyataan dikeluarkan oleh Presiden PAS. Sebab itu walaon dan pemimpin-pemimpin PAS bermahalalera. Mereka seolah-olah apabila satu daripada pemimpin mereka keluarkan kenyataan, maka berebut-rebut mereka mencari nama, mengeluarkan kenyataan yang sama untuk membuat satu propaganda yang lagi besar. Jadi saya rasa kita cermin diri kita dulu sebelum keluarkan kenyataan, kerana yang memainkan isu-isu perkomanan agama ni, termasuk kalau PAS ingat bahawa orang Melayu, orang Islam suka kepada PAS. Saya rasa PAS dah menang semua kerusi di dalam negara ini. Itu sebab saya selalu kata, kalau PAS itu satu daripada parti yang terhebat memperjuangkan hak orang Melayu dan Islam, saya rasa UMNO boleh tutup kedai, GPS Sarawak tutup kedai, parti Sabah yang ada di Sabah tutup kedai, parti UMNO tutup kedai, parti yang lain-lain semua tutup kedai yang melibatkan Melayu ni, PKR juga boleh tutup kedai. Jadi apa matlamatnya parti PAS? Tak ada juga. Memperjuangkan isu untuk semua kaum, tidak. Jadi PAS nak cerita, apabila PAS bercerita, itu dia. Dia menjual pelembagaan. Tetapi PAS sendiri tidak mengikut lunas-lunas pelembagaan. Presiden PAS beberapa kali menyebut hak istimewa ini, tetapi Presiden PAS sendiri pun tak mampu. Termasuklah juga pemimpin-pemimpin PAS yang lain, terutama mengenai Presiden PAS ini sendiri. Dulu Presiden PAS dan juga pemimpin PAS banyak memainkan isu itu, sehingga hari ini masih dimainkan isu-isu kaum dan agama ini. Jadi pada saya, seorang pemimpin yang sebelum-sebelum ini juga pernah menjadi yang bekas Menteri Agama, mantan Menteri Agama, sepatutnya lebih kepada berjiwa rakyat, lebih kepada faham situasi keseluruhan kaum yang ada. Jadi hari-hari bermain dengan sentimen ini. Lepas tu jual yang di Pertuan Agong, lepas tu jual isu Melayu, lepas tu jual isu Islam. Ini sajalah kerjanya PAS. Jadi saya kritik benda ini supaya hentikan. Ini saja kenyataan sudah jelas menunjukkan propaganda ke arah untuk memain sentimen perkauman dan agama. Keluar kenyataan seperti ini, seolah-olah yang bersalah dalam isu permainan ini adalah DAP. Jadi saya sebagai rakyat melihat bahawa PAS jangan keluar kenyataan propaganda seperti ini. Bayangkan tajuk PAS dedah puncak golongan pelampau di negara ini. Siapa dia golongan itu? Bukankah Presiden PAS yang berada di golongan itu? Bukankah orang seperti naib Presiden PASnya apabila keluar kenyataan seperti ini bukan terdiri daripada golongan yang seperti itu? Memulakan satu isu, lepas itu apabila jadi panas, memusing balik fakta, keluar fatwa lain, keluar hujah-hujah lain untuk memenangi benang basah yang sepatutnya tidak boleh lagi ditegakkan. Jadi perkara-perkara ini sepatutnya pemimpin PAS tidak perlu. Jika nak cerita pelampau, setiap kaum, setiap bangsa, setiap agama ada pelampaunya, tetapi bagaimana kita menanganinya. Jangan menjual keseluruhannya. Contoh apabila berlakunya yang dikatakan sebagai orang DAP ini tadi, ahli parlimen DAP ini tadi. Bukan semua ahli parlimen DAP bercorak seperti itu. Kalau kita tengok UMNO dulu, pemimpin-pemimpin mereka yang agak resis, agak ke depan, agak tajam mereka punya hujah. Kita tidak boleh nak berkata apa juga. Bagaimana dengan perasaan kaum lain? Begitu juga pemimpin PAS. Tetapi bila mereka dia pergi dekat pelembagaan. Jadi pada saya, pemimpin PAS cermin diri sendiri dulu. Jangan mengeluarkan perkataan propaganda demi untuk kuasa di dunia ini. Padahal konon-kononnya melihat daripada sisi agama, tetapi hakikatnya untuk hawa nafsu sendiri. Itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.